Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Hari ini kita telah sampai ke muka surat 260, muka surat 260, dan kita akan bersama-sama di surah Ibrahim, insya-Allah, ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-42. Sebelum daripada itu, insya-Allah minta kepada semua, kepada sesiapa yang berada bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk memberi feedback suara ataupun gambar, insya-Allah, suara dan gambar, insya-Allah. Suara dan gambar sama ada clear ataupun tak clear, insya-Allah. Jadi seperti biasa, insya-Allah kita akan mulakan dengan membaca sedikit untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam sesi pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang telah memberi feedback suara dan juga gambar tadi. Sekarang suara saya tak ada. Ayat yang baru saya bacakan tadi adalah ayat yang ke-34 daripada surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam muka surat ini lebih kurang insya-Allah tentang Nabi Ibrahim. Jadi Allah Taala mula menceritakan, kalau kita tengok nama surah ini adalah surah Ibrahim. Tapi kalau kita tengoknya, Allah Subhanahu wa taala belum lagi menceritakan kisah Nabi Ibrahim sebelum daripada ini. Tapi sekarang ni, sebelum daripada ini kita dah tengok ada cerita tentang kisah Nabi Musa dan sebagainya. Tetapi barulah kita tengok muka surat ini, muka surat 260. Kita dalam surat Ibrahim ni, kita ada muka suratnya sehingga 261 saja. 262 kita dah masuk kepada surah yang baru, nanti surah Al-Hijr. Jadi dalam muka surat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim dan sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana Allah Taala telah memperkenankan sebahagian daripada apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Tetapi sebahagian daripada doa Nabi Ibrahim itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tengok sama-sama, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dalam muka surat ini, iaitu Allah Taala mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah Taala telah memberikan kepada kamu, Allah Taala kata memberikan kepada kamu, iaitu mengurniakan, mustajabkan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dari min kulli ma sa'altumuh, daripada kulli, semua, ma sa'altumuh, apa yang kamu minta. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang, ada sini perkataan min. Jadi min di sini ada perbezaan pendapat ulama sikitlah. Apakah yang dimaksudkan dengan min di sini? Min kulli, dari semua. Adakah maknanya apabila kita minta kepada Allah ni, semua benda ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Sebahagian ulama mengatakan bahawa min sini adalah maknanya ialah litab'id. Ertinya bukan min tu maknanya semua, daripada semua benda yang diminta oleh manusia ni Allah Taala beri. Tetapi kata setengah ulama tafsir, dia kata min sini litab'id, artinya ialah sebahagian. Sebahagian, maknanya bukan semua. Sebahagian diberikan oleh Allah daripada apa yang kamu minta. Jadi kulli mas'altum, semua benda yang kamu minta, Allah atakum, Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Jadi maksudnya apakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau tidak semua. Jadi ulama-ulama tafsir menyebutkan maksudnya ialah Allah Ta'ala memberikan mengikut apa yang penting, apa yang maslahah untuk manusia itu. Sebab tak semua manusia ni, kadang-kadang dia minta tapi dia tak tahu apakah perkara tu baik ataupun tak baik pada dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih mengetahui. Jadi Allah Ta'ala akan beri apa yang baik untuk dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri tanpa kita sedari. Kadang-kadang lambat. Kadang-kadang macam-macam lagi sebagaimana yang disebutkan dan oleh ulama-ulama tafsir kan, iaitu kadang-kadang kita minta hari ini tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan perkara tu ialah lambat, lama kan. Kadang-kadang setahun, kadang-kadang 2 tahun. Dia tak on the spot Kita minta tu kita dapat. Jadi oleh kerana itulah kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita kan supaya kita berdoa. Ud'uni astajib lakum.
Kamu berdoa kepada aku akan tunaikan, aku akan. Tetapi bila, bagaimana, itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bila kita berdoa ni, doa ini sendiri adalah merupakan satu ibadah. Ad-du'a wal ibadah, kan doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi apabila kita minta kepada Allah, itulah tanda bahawa kita ni tunduk, kita ni rasa perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak berdoa ni adalah orang yang Allah Taala benci. Kenapa? Kerana dia ni seolah-olahnya ego, dia rasa bahawa dia cukup dengan apa yang dia ada, tak perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita insya-Allah berdoa kepada Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, apa yang kamu minta, sebahagiannya Allah Taala akan berikan. Kemudian wa in ta'uddu, Allah Taala kata, sekiranya kamu ta'uddu, kamu mengira, kamu menghitung, kamu membilang, kamu nikmat Allah, apa yang diberikan. Nikmat Allah maknanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir yang lain kata in'am Allah. Kalau kamu kira apa yang dikurniakan oleh Allah Taala kepada kamu, la tuhsuha, kamu tak akan dapat mengiranya. Hassa, tuhsu ni daripada perkataan al-hassa. Bahasa Arab ni, orang Arab dulu menggunakan perkataan hassa. Hassa ni artinya adalah batu-batu yang kecil tu. Jadi bila mereka ni nak kira satu-satu benda, oleh kerana banyak benda tu, zaman tu tak ada komputer, tak ada apa kan, jadi mereka akan kira menggunakan batu yang kecil tu. Jadi sebab itulah dia kata perkataan hassa. Tuhsu maknanya kamu membilang-bilangnya. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini, Allah Taala, nikmat Allah Taala ni banyak sangat. Kalau kamu nak kira, kamu nak hitung, kamu nak membilangnya, nescaya kamu tak akan mampu. La tuhsu maknanya la tutiqu uddaha, kamu tak addah, kamu tak akan mampu untuk mengiranya. Innal insan, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahawa manusia tu, innal insan, manusia tu apa situ? Dia kata sini manusia ni disebutkan kalau ikutnya umum, tapi maksudnya adalah khusus. Maksud sini ialah insan al-kafir. Ini ulama tafsir kata, jadi maksud sini sesungguhnya manusia yang kafir itu la zalumun, sangat-sangat zalim. Kasiruz zulmi. La zalum tu dia adalah dipanggil mubalarah. Mubalarah kepada az-zulm. Jadi banyak sangat zalimnya. Teruk sangat, dahsyat sangat zalimnya. Kemudian kafar. Kafar ni mengkufuri nikmatnya yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Dah zalim, dah jahat, dah salah guna. Kemudian tak bersyukur pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sifat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang innal insan, iaitu manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-35, wa iz qala Ibrahim. Sekarang kita sampai kepada doa Nabi Ibrahim. Jadi kalau tadi Allah Ta'ala sebutkan bahawa doa, kamu minta doa, Allah Ta'ala beri kepada kamu, sebahagian Allah Ta'ala beri mengikut maslahah, mengikut kepentingan, mengikut keperluan yang kamu ada, Allah Ta'ala lebih tahu. Kemudian nikmat Allah Ta'ala tu dah banyak sangat diberikan dan kita pun sampai tak terkira. Kemudian sekarang ni Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Wa iz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata apa? Iaitu doa dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doanya ialah Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Tuhan dia kata, Rabbi ij'al, jadikanlah hadzal balad. Hadzal balad makna negeri ini, iaitu negeri Mekah. Ini doa ini disebutkan oleh Allah SWT di tempat lain juga, iaitu ketika Nabi Ibrahim itu meletakkan, iaitu meninggalkan Hajar dan juga Ismail, anak dia yang kecil tu, di satu tempat di tanah gersang, tak ada tumbuhan dan sebagainya, disebutkan oleh Allah SWT selepas daripada ni. Jadi tanah tu di wadin ghairi zizara'in, di satu tempat yang mana tak sesuai pun tumbuh pokok, tak logik nak tumbuh pokok di situ kan. Kalau ikutnya, sebab apa? Tak ada air, tak ada apa kan kalau ikutnya kan. Tanah gersang. Tapi ketika itulah, selepas daripada itu dia pun tinggalkan Hajar dan juga Ismail ni di situ. Kemudian dia berdoa, Rabbi ja'al hadza, ya Allah jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini amina, aman. Manusia ni dia perlukan dua perkara, aman dan juga sihat. Imam Ar-Razi, seorang ulama tafsir yang besar, dia ditanya tentang mana lebih penting, aman ataupun sihat. Jadi Imam Ar-Razi menjawab bahawa aman lebih penting daripada sihat. Sebab kadang-kadang dia sebutlah kan, kalau binatang kambing ni, kalau dia ni, itu disebutkan oleh Imam Ar-Razi lah kan, kalau tak aman dia tak akan makan, tak boleh nak makan. Tapi kalau dia sakit dia tak makan jugalah, walaupun sikit-sikit. Itu cerita apa ni yang disebutkan oleh ni. Jadi sebab itulah dia kata, Imam Ar-Razi sebut Nabi Ibrahim meminta yang paling penting lagi ialah memberi keamanan, mendapat keamanan. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balad amina,
ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Jadi maksud aman situ ialah makna tak ada pertumpahan darah, tak ada peperangan, tak ada buat pada orang. Jadi tu doa Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok, perkara tersebut dijaga oleh orang Arab. Sejak daripada zaman itu sampailah kepada zaman Nabi Muhammad SAW, orang Arab jaga, iaitu masuk dalam kawasan Mekah ni. So ada kawasan dia, nama dia Tanah Haram. Tanah Haram artinya haram semua, tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh buat situ. Jadi haram situ. Tetapi orang-orang Quraisy ni bukan kira apa kan, di Tanah Haram itulah dia buat menyeksa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang pelik sangat orang Arab ni kan. Jadi Allah SWT ingatkan ketika Nabi Ibrahim ni meminta supaya tanah ni dijadikan tanah yang aman, damai kan. Kemudian wajnubni, jauhilah aku, kata Nabi Ibrahim minta doa ni. Nabi Ibrahim doakan lagi wabaniya, dan juga anak-anakku, an na'budal asnam, daripada kami ni sembah kepada berhala-berhala. Jadi ini adalah doa Nabi Ibrahim, tapi ada doa Nabi Ibrahim yang tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ahli tafsir sebutkan, selepas daripada itu ada di kalangan anak-anaknya itu, Nabi Ibrahim tu tidak berlaku benda ni. Anak-anak, sebahagian daripada anak-anak dia tidak, tapi ada sebahagian daripada anak-anaknya yang telah menyembah berhala. Iaitu kita tengoklah orang Quraisy kan, walaupun mereka ni adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka ni sembah berhala di Mekah tu kan. Apabila Nabi SAW, Nabi kita lahir dan tengok kan apa yang berlaku. Jadi Rabbi innahunna, Nabi Ibrahim ni berdoa. Jadi maknanya kita tengok sekalian, ayat ni turun ketika mana di depan mata ni kan, di depan mata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlakulah penyembahan berhala, penyembahan ni kan. Jadi mereka ni adalah anak-anak Nabi Ibrahim. Bagaimana mereka ni, sedangkan Nabi Ibrahim tu dah minta ni. Jadi ini seolah-olahnya kan nak beritahu bahawa mereka ni adalah sesat. Apa yang dilakukan oleh orang Arab ni di depan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni adalah merupakan sedang melakukan satu benda yang sesat. Sedangkan Nabi Ibrahim dah minta lah supaya janganlah mereka ini sesat disesatkan oleh di penyembahan berhala ni. Jadi Allah SWT sebut dalam ayat 36, kita tengok Rabbi innahunna, Allah Ta'ala berkata menceritakan tentang Nabi Ibrahim ni, dia berdoa Rabbi innahunna tu maknanya mereka ini semua tu itu berhala-berhala ni. Mereka berhala-berhala ni adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan banyak daripada manusia. Bagaimana pula berhala boleh menyesatkan manusia? Jadi ini nama dia majaz dalam bahasa Arabnya. Majaz tu artinya lah menyandarkan satu perkara pada sebabnya, iaitu bukanlah berhala tu menyesatkan manusia, tapi melalui berhala itulah manusia tu menjadi sesat. Gitu kan, maknanya inilah sebab kesesatan. Berhala ni dia boleh jadi macam-macam. Boleh jadi benda mungkin berketul, mungkin benda tu adalah seperti batu, kayu dan sebagainya kan, yang disembah, yang dibentuk, yang diukir. Tapi ada juga benda-benda yang lain yang tak nampak, yang bukan dalam bentuk macam tu. Macam-macam lah sekarang kan. Hawa nafsu pun boleh jadi Tuhan juga kan. Dia sembah, manusia yang sembah macam-macam kan. Jadi maknanya sini ialah benda-benda ni kita boleh katakan sebagai apa kan, dunia ni kan, benda-benda yang disembah oleh manusia, tak kira lah wang, ringgit, pangkat dan sebagainya. Kalau manusia sembah benda-benda tu, maknanya benda-benda ni semua adalah telah menyesatkan banyak daripada kasiran minan nas, banyak daripada manusia. Faman tabi'ani, kata Nabi Ibrahim, faman tabi'ani, siapa yang ikut aku, fa innahu minni, maka dia adalah daripada golonganku, maka dia adalah berada di atas Islam yang betul. Wa man asani, dan sesiapa yang asani, iaitu yang tak dengar cakap aku, jadi maknanya sini ada juga di kalangan orang-orang yang anak-anak Nabi Ibrahim, keturunan-keturunan Nabi Ibrahim, yang akan tidak mau dengar cakap dia, yang akan asa tu kita katakan maksiat lah. Maksiat tu mana tak dengar cakap, tak nak ikut apa yang aku ajak. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ini maha ghafur dan juga maha rahim, maha pemaaf dan juga maha pengampun dan juga maha kasih sayang. Dikatakan oleh ulama tafsir, seolah-olahnya kita nampak dalam ayat ni macam Nabi Ibrahim ni, ya Allah maafkanlah mereka, ya Allah maafkanlah mereka. Dia minta supaya Allah Ta'ala maafkan orang-orang yang tidak mahu, yang sembah berhala ni. Jadi setengah ulama tafsir kata ialah maksud daripada ayat ni ialah ketika Nabi Ibrahim ni belum tahu lagi. Dalam tafsir jalan lain disebut ialah pada masa tu Allah Ta'ala tidak memberitahu lagi kepada Nabi Ibrahim bahawa syirik tidak akan diampunkan. Setengah ulama kata bukan maksud ayat ni ason itu syirik, tapi maksudnya melakukan dosa-dosa yang tidak sampai kepada tahap syirik.
Wallahu a'lam bisawab, itu adalah pandangan-pandangan ahli tafsir lah ketika menceritakan apa maksud waman asani. Asani itu adalah, adakah mereka ni sesat iaitu bersama berhala, ataupun mereka ni tidak mengikut kata-kata Nabi Ibrahim, iaitu bukan termasuk sesat, tak termasuk syirik tak termasuk dalam ni. Ayat seterusnya, ayat yang ke-37 ayat yang ke-37, Allah Subhanahu Wa Taala cerita lagi tentang doa Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati. Ya Tuhanku, inni sesungguhnya aku, askantu telah meletakkan, mendudukkan, min zurriyyati, sebahagian daripada zuriatku. Jadi Nabi Ibrahim kita tahu kan, dia ada isteri Hajar, dia ada isteri Sarah. Jadi min zurriyyati, sebahagian daripada zuriatku, makna dia letakkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dan juga Hajar di tempat tersebut. Jadi dia kata sini, Rabbana inni askantu, aku letakkan min zurriyyati, sebahagian daripada zuriatku, biwadin ghairi zi zara'in, di satu wadi, satu lembah. Wadi itu maknanya ialah tanah rendah di antara dua bukit. Bila ada bukit, jadi tengah lembah tu dipanggil lembah, kita panggil apa kan. Tapi bukannya ada pokok pada masa tu kan. Sekarang pun tak ada pokok juga. Wadin, di satu wadi, lembah, di satu tepi dua bukit macam tu, ghairi zi zar'in, yang tak ada tumbuhan, dan juga ulama tafsir kata yang memang tak sesuai untuk tumbuh pun. Indah baitikal muharram, di sisi bait rumah kamu yang muharram. Maknanya itu tempat yang mana macam Nabi Ibrahim telah diberikan isyarat kan, di situ lah patutnya dia letakkan. Sebab dia berjalan daripada Palestin, dia hantar jauh kan daripada Palestin ni, maknanya jarak kita katakan lebih kurang 1.5 jam naik kapal terbang pada hari ni kan, maknanya jauh ni sangat jauh kan, bulan kalau kita nak sampai, nak perjalanan tu daripada Palestin nak sampai ke situ. Bagaimana dia pilih tempat tu kerana Nabi Ibrahim diberi isyarat oleh Allah, di situlah Baitullahil Haram yang kita panggilkan. Jadi Muharram, maknanya haram, tanah haram, iaitu bait muharram. Rabbana liyuqimus solah, Allah dia berdoa lagi supaya mereka ini semua, zuriat aku ini, mendirikan solat. Faj'al af'idatan, kemudian berdoa lagi, banyak doa dia ni doa dia ni. Jadi Rabbana liyuqimus solah, supaya mereka menegakkan solat di sini. Di sini ada perbincangan lah ulama kan, manakah lebih baik sembahyang ni kan, di Masjidil Haram ke ataupun di Masjidil Nabawi. Jadi pendapat yang paling kuatnya ialah Masjidil Haram tu memang lebih tinggi martabat ni. Kalau kita sembahyang di Masjidil Haram, sebagaimana yang diriwayatkan dalam satu hadis oleh Ibnu Zubair, dia kata bahawa sembahyang di Masjidil Haram ni 1000 kali lebih baik daripada sembahyang di tempat-tempat lain, di masjid-masjid lain. Kemudian dibandingkan pula dengan di Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, mana lebih baik? Dia kata, Nabi SAW dalam hadis tu menyebutkan bahawa lebih baik 100 kali ganda. Maknanya 1000 kali ganda di Masjidil Haram tu lebih baik daripada, dan kemudian sembahyang di Masjidil Haram ni lebih baik 100 kali ganda daripada Masjid An-Nabawi. Jadi sebab itulah kita ni maknanya disuruh sangat-sangat kan untuk sembahyang di sana kan, untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, kita tengokkan sini kan bahawa adalah kelebihan-kelebihan lain lagi, iaitu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu mendapat pahala yang lebih lagi. Sebab itulah kita tengok, walaupun sahabat tahu kan pahala-pahala ni, Nabi SAW cerita pahala-pahala ni kan, tapi Nabi SAW tetap juga, para sahabat tetap juga bertebaran di atas muka bumi ini. Kerana apa? Untuk menyebarkan Islam, untuk mendapatkan kelebihan berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pahala sembahyang di Masjidil Haram ni sangat besar, pahala sembahyang di Masjidil Nabawi ni sangat besar, tapi mereka tinggalkan itu kerana apa? Ertinya secara tidak langsung kita boleh faham bahawa sebenarnya pahala berdakwah di jalan Allah ini, menyebarkan Islam ini, lebih besar lagi daripada pahala kita sembahyang dalam masjid-masjid tersebut. Jadi kita tengok sini, Nabi Ibrahim letakkan di situ, kemudian dia doa Rabbana liyuqimus solah. Tujuan dia supaya mereka ni menegakkan sembahyang di situ, bukannya menyembah berhala di situ sebagaimana apa yang berlaku ni ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia. Tengok-tengok manusia ni, orang Arab ni, Quraisy ni, keturunan daripada Nabi Ibrahim, keturunan daripada Nabi Ismail ni, mereka ni sembah berhala, letakkan berhala dalam Kaabah tu. Bukan di luar Kaabah je. Di luar Kaabah tak sakira lah kan, memang banyak lah. Dalam Kaabah pun mereka letakkan berhala. Dan berhala yang mereka buat dalam Kaabah tu ialah berhala-berhala Nabi Ibrahim. Mereka kata inilah bentuk Nabi Ibrahim. Memang dahsyat. Faj'al af'idatan. Kemudian dia Nabi Ibrahim berdoa,
ya Allah jadikanlah hati-hati, afidah, hati-hati, fuad fuad minan nas, daripada manusia ni, tahwi ilaihim, berasa tahwi, maknanya cenderung, masing-masing berkeinginan kepada mana? Kepada Mekah, kepada orang Mekah ni, untuk ke Mekah ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ahli tafsir sebut, dia kata sini, sebagaimana Ibnu Abbas dia menyebutkan afidatan minan nas, dia kata afidatan minan nas, ada min kat sini minan nas, hati sebahagian daripada manusia. Dia kata kalau tak ada min, kata Ibnu Abbas, nescaya semua manusia akan nak ke Mekah ni kan, akan rindu kepada Mekah ni kan. Tapi hanya sebahagian saja, tak semua kan. Minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, dan ya Allah berilah rezeki kepada mereka, iaitu kepada ahli Mekah ni, minas samarat, buah-buahan. Jadi kita dah cerita ayat ni, ayat yang begini, iaitu tentang buah-buahan ni semasa dalam tafsir, dalam dalam juzuk yang sebelum daripada ni, la'allahum yashkurun. Semua tu tujuannya supaya mereka ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengoklah kan, kadang-kadang ada manusia selepas betul. Sekarang ni bukan saja dapat buah-buahan kita tengok semua benda, dapat semua buah tu ada kan di Makkah Al-Mukarramah kan. Hati manusia tu cenderung ke situ, rasa ingin nak ke situ, dan kemudian tu bawa buah-buahan semua ada di situ kan. Tak kira lah kan, durian ke, rambutan ke, semua ada di situ kan sekarang ni kan. Jadi kemudian kita tengok ayat yang satunya, itu ayat yang ke-38 ayat 38. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Rabbana, tak habis lagi kan, tengok banyak lagi doa Nabi Ibrahim ni. Jadi tengok kita doa. Jadi kita starting muka surat ni, kita tengok kan muka surat 260 ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala kata dia akan beri kan. Tapi kita akan tengok juga, kita bacakan tadi bahawa tak semua benda yang kamu minta Allah Ta'ala akan beri. Sebab Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala lebih tahu. Begitu juga dengan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Tapi banyak benda yang diminta oleh Nabi Ibrahim Allah Ta'ala perkenankan. Tapi ada yang Allah Ta'ala tidak perkenankan. Jadi kita tengok seterusnya apa yang diminta lagi oleh apa yang disebutkan lagi oleh Nabi Ibrahim ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana innaka ta'lam. Ya Allah Rabbana innaka ta'lam. Kamu tahu ma nukhfi wa ma nu'lin, apa yang kami sembunyikan dan juga apa yang kami iklankan, kami zahirkan dan apa yang kami batinkan, apa yang kami tak sebut, apa yang kami sebut, kamu semua tahu semua ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim kata, jadi kemudian tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesuatu, wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'. Kata ulama sini start daripada wa ma yakhfa ayat 38 ni, wa ma yakhfa ni, ini kan sini wa ma yakhfa, apa yang bukan apa sini, minta maaf sini bukan apa sini, tidak ada maksudnya. Wa ma sini tidak ada dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi ala Allahi min syai', yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada setengah ulama kata bahawa start daripada sini ayat ni sampailah kepada sampai ke sini, daripada sini sampai ke sini, daripada wama yakhfa 'ala Allah min syai' sampailah kepada fis sama' sini, ialah merupakan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Ibrahim ini daripada sini dia berkata, kemudian di sini ialah merupakan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wama yakhfa 'ala Allah min syai', tak ada satu benda pun yang tersembunyi daripada Allah fil ardi wala fis sama'. Sama ada di bumi ataupun di langit, tak ada benda yang boleh disembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang ke-39, ayat 39, alhamdulillahillazi wahabali, sambungan lagi kata-kata Nabi Ibrahim yang mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia kata? Dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, allazi wahabali, yang telah mengurniakan kepada aku, memberikan, wahabat maknanya memberikan, li untukku, alal kibari, ala situ maksudnya ma'a, maksudnya ala tu maknanya ialah ma'a, iaitu ma'al kibar, ma'a kibar ketika aku ni tua. Maknanya ketika Nabi Ibrahim tu dah tua, tiba-tiba dia dapat Ismail, dia dapat anak iaitu Ismail, dan dikatakan dalam sejarah, kata buku-buku sejarah Islam mengatakan umur dia pada masa itu 99 tahun. Disebutkan di tempat-tempat yang lain juga ketika dia tak dapat anak dan sebagainya, kemudian sampailah tiba-tiba malaikat datang memberitahu, malaikat yang datang yang nak pergi kepada tempat kaum Lut tu kemudian
Dia lalu tempat dia singgah di rumah Nabi Ibrahim, kemudian ceritakan bahawa kamu akan dapat anak. Jadi pada masa itulah pada masa itu dia dapat anak. Umur dia, Nabi Ibrahim tu ialah umur dia ialah 99 tahun. Kemudian datang pula malaikat tadi beritahu tu pada masa kepada Sarah. Sarah gembira pada masa tu. Gembira kenapa kan? Umur dia dikatakan pada masa itu 112 tahun. Jadi kalau ikutnya dari segi logiknya ataupun dari segi nature-nya, dari segi kebiasaannya, tak akan dapat anak pada umur yang tersebut kan. Seterusnya ialah kemudian jadi Allah dia pun berdoa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, allazi alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq, diberikan Ismail dan juga Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Yakin kita kan bahawa Allah Taala ni sangat-sangat mendengar doa daripada hamba-Nya. La sami'an, la tu maknanya la tu sesungguhnya, sungguh-sungguh, sami'ud du'a, mendengar doa daripada hamba-hamba-Nya. Seterusnya ayat yang ke-40. Ayat ke-40 Allah Subhanahu taala sebut lagi. Rabbi ja'alni, tambah sambung lagi ni, tak habis lagi doa Nabi Ibrahim ni. Jadi kalau kita tengokkan muka surat ni, muka surat ni sehinggalah sampai kepada akhir-akhir ayat yang terakhir, semua adalah menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim berdoa lagi apa? Dia kata Rabbi ja'alni muqimas solah. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang mukim solah. Mukim bukan mukim tu kalau asalnya dalam bahasa fiqhnya ialah orang berada di satu tempat lebih daripada 3 hari, maka dia panggil mukim. Tapi dia berkeinginan nak balik ke rumah dia, itu nama dia mukim. Tapi mukim di sini maksudnya orang yang menegakkan, aqama yuqimu, menegakkan solat. Jadi dia minta doa tu kan, ya Allah jadikanlah aku ni, ini doa ni sangat baiklah untuk kita semua. Kita minta doa kepada Allah SWT supaya jadikan kita ni orang-orang yang muqimus solah. Muqimus solah. Jadi doa di sini, Rabbi ij'alni muqimas solah. Kemudian wa min zurriyati, dan begitu juga daripada zuriatku. Daripada zuriatku makna anak-anak keturunanku juga, jadikanlah mereka ini menegakkan solat. Tapi Allah SWT gunakan perkataan di sini kan, wa min zurriyati, iaitu sebahagian makna, bukan semua. Jadi Allah Ta'ala iklankan di sini bahawa akan ada secara tidak langsungnya daripada perkataan ni, ialah ada di kalangan mereka ni akan jadi kafir. Wa min zurriyati, ada yang tidak mau menegakkan solat, tak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa taqabbal du'a, dan Tuhan kami, wa taqabbal du'a, terimakanlah doa aku. Rabbana ighfirli, kemudian dia berdoa lagi, Rabbana ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian wali walidayya, dan kedua ibu bapaku. Jadi setengah ulama kata, bagaimana pula dia boleh minta doa kepada dua ibu bapa dia, sedangkan bukankah kedua ibu bapa dia ni kufur? Jadi setengah ulama mengatakan bahawa Nabi Ibrahim mengatakan doa ini sebelum dia tahu bahawa ibu bapanya itu adalah kufur. Itu setengah ulama kata. Setengah ulama kata bahawa mak dia tu masuk Islam. Wallahu a'lam bissawab, kita tak tahu kan. Jadi bagaimana kan? Tapi sekarang ni dia berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala ampuni dia. Tengok dia seorang Nabi kan, tapi dia tetap juga minta kepada Allah SWT supaya ampunkan dia, dan kemudian ia ampun kedua ibu bapa dia. Dia mengajar kita bahawa kita juga, kalaulah ibu bapa kita tu Islam, kata ulama ialah bahawa kita mesti juga berdoa pada kita, berdoa supaya ampunkan kita dan ampunkan kedua ibu bapa kita. Jangan lupa ibu bapa kita kan. Kemudian walil mukminin, dan jangan lupa untuk berdoa supaya Allah Ta'ala ampunkan semua orang mukminin yauma yakumul hisab, pada hari berlakunya hisab, iaitu hari kiamat kan. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 42, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan ayat terakhir kita pada hari ini, wala tahsabannallah. Jadi sekarang ini selepas daripada Allah Ta'ala ceritakan kena kisah Nabi Ibrahim, memang orang Arab yang berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu kenal Nabi Ibrahim ni kan, bukan orang lain kan, tok nenek mereka lah, konon-kononnya mereka katakan dah siap katakan ini ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim ini Hijr Ismail lah, Kaabah ini dibina oleh Nabi Ibrahim dan macam-macam lagi. Jadi sekarang ini tiba-tiba mereka melakukan perkara yang tak elok kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat perkara-perkara yang teruk-teruk kepada sahabat-sahabat Nabi, orang yang ikut Muhammad ni kan. Jadi Allah SWT sebut kat sini selepas tu kan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu sangka bahawa Allah itu ghafil. Ghafil makna tak tahu, lalai daripada apa yang dilakukan oleh orang zalim. Orang zalim itu orang kafir Mekah tu. Maknanya kalau kita sekarang pun kita boleh juga orang zalim itu orang zalim pada hari ini, sebab ayat ni umum kan.
Makna orang zalim pada hari ini, orang-orang yang menghalang Islam, orang yang tak mahu Islam berkembang, orang yang nak mengada-ngadakan perkara yang buruk kan, mengatakan Islam ni buruk dan sebagainya. Jangan ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ghafil daripada apa yang mereka lakukan. Mereka menyeksa ke, mereka menghalang Islam ke, mereka tak nak Islam ni. Allah Taala tahu semua. Jangan ingat Allah Taala ni ghafil. Jadi Allah Taala kata innama. Habis tu kalau macam tu, kenapa Allah Taala tak seksa mereka? Tak jatuhkan hukuman pada mereka, tak kenakan azab pada mereka? Soalan kan. Jadi Allah Taala jawab selepas daripada itu. Allah Taala kata innama yuakhiruhum, sesungguhnya kalau belum berlaku azab kepada mereka, kalau tak ada lagi, belum berlaku lagi, Allah Taala tak ambil tindakan kepada mereka, sebenarnya Allah Taala nak melambatkan itu, iaitu nuakhiruhum, tidak mengazabkan mereka lagi tu. Sebab apa? Akan diazab nanti liyaumin taskhasu fihil absar, untuk dilambatkan, untuk ditangguhkan. Allah Subhanahu Taala sebenarnya nak beri manusia-manusia ni yang menyeksa Islam, yang menyeksa orang Islam dan sebagainya, menghalang Islam ni untuk bertaubat sebagaimana yang berlaku kepada setengah-setengah daripada sahabat kan. Mereka ni dulu memang teruk kan. Abu Sufyan sebagai contohnya, bin Harb, Hindun contohnya, Khalid bin Al-Walid contohnya, Ikrimah bin Abi Jahal sebagai contohnya. Mereka ni semua dulu adalah jahat-jahat kan, kalau ikutnya. Mereka yang menyeksa orang Islam kan. Tapi selepas daripada tu, Masya Allah kan, mereka adalah menjadi orang-orang yang, jadi tengok kan, Allah SWT ada hikmahnya kan, kita tak tahu, tapi Allah Ta'ala yang lebih tahu. Allah Ta'ala akhirkan innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Taskhasu artinya lah terbeliak. Terbeliak, taskhasu membuka mata tu, tak tutup-tutup. Itu taskhasu al-absar, mata-mata, iaitu hari kiamat. Kenapa? Kerana dahsyatnya hari kiamat itu. Jadi setakat itulah saja untuk kita hari ini. Jumpa lagi insya-Allah dalam muka surat seterusnya nanti, muka surat 261 akhir surah Ibrahim insya-Allah. Jadi tangguh insya-Allah sesi kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.